Sana Taif, dekat Taif. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Okay, sekarang kita berada dekat satu kawasan. Sebenarnya kawasan ini adalah kawasan kebun anggur. Jadi ketika Nabi SAW masuk ke kawasan Taif ni, yang mana Nabi mengharapkan Nabi mendapat sokongan orang Taif di kalangan Bani Saqif untuk Nabi sebarkan dakwah, untuk Nabi meminta sokongan dan perlindungan setelah Nabi dicerca, dihina, dimuka. Dan akhirnya Nabi sampai ke Taif ni bersama dengan anak Nabi iaitu Zaid bin Harisah. Dalam sejarah yang berlaku dekat Taif ini, ketika Nabi dan Zaid bin Harisah datang ke sini, apa yang berlaku kepada Rasulullah adalah mereka telah dihujani. Dua orang ini telah dihujani dengan batu, dengan kayu, dengan cercaan, sehingga berlumuran darah Nabi. Sehingga diceritakan dalam riwayat, Zaid bin Harisah bagi tahu banyaknya darah yang ada dekat Nabi ni, yang berlumuran darah ni, sehingga dia memenuhi kawasan kasut Nabi, sehingga kalau Nabi berjalan tu kan mendengar bunyi kocakan darah dalam kasut. Darah penuhlah dekat kaki-kaki ni semua, sehingga dia mengalir masuk ke dalam kasut Nabi dan dengar berkocaknya darah dalam kasut. Dan ni bukan satu saksaan yang biasa-biasa. Dan Nabi berlari, Nabi dan Zaid bin Harisah berlari untuk mendapatkan perlindungan, sehingga orang baling batu. Sebab mereka dengar berita ni orang gila, ni orang jahat nak ganggu kita semua. Akhirnya itu yang berlaku pada Rasulullah dan Zaid bin Harisah, dan mereka berdua terpaksa melarikan diri. Zaid bin Harisah terpaksa menahan badannya untuk pada Rasulullah, jadi tahanan pada Nabi. Tapi dua-duanya hampir tertewas, dan Nabi akhirnya duduk di satu kawasan. Nabi berteduh di sebuah satu kawasan anggur, kawasan kebun anggur yang dimiliki oleh Rabi'ah, dimiliki oleh dua orang anak kepada Rabi'ah, iaitu Utbah dan Abu Syaibah. Bila mana begitu, bila mana Nabi dah berteduh dekat sini, orang tengok, bila orang tengok dua orang ni, bila mana dia, Utbah dan Syaibah, bila mana dia tengok dua orang lelaki ni, mereka tak kenal ni Muhammad. Yang dua ni, orang Yahudi ni, dia tak kenal tu Muhammad, tu Zaid bin Harisah, dia tak kenal siapa. Yang dia tahu semua orang tengah baling batu kat dua orang. Jadi sebagai orang yang ada ciri-ciri kemanusiaan, dia kesian. Dan apa yang dia buat, dia miliki kebun ni, maka dia suruh pembantu dia yang bernama Adas untuk bawakan sedulang anggur untuk bagi makan dan tolong. Kena bantulah dua orang yang datang ke kawasan mereka ni. Dan ketika Adas bawa makanan tu, bawa anggur kepada Rasulullah SAW, yang diceritakan di kawasan ni, di kawasan ini, sama ada di sini ataupun di sini ataupun mungkin di luar seberang jalan sana, yang ada satu masjid namanya Masjid Qantarah kat depan tu, yang dibina pada zaman Khilafah Utsmaniyah dulu. Ketika mana Adas memberi Rasulullah dan juga Zaid bin Harisah makan, Nabi pegang anggur dan Nabi pun bersebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Perkataan ini, Adas tahu perkataan Allah tu. Orang Taif tak tahu benda tu. Adas dia berasal daripada Iraq, daripada Ninawa. Ninawa ni utara Iraq, yang ada kaitan dengan cerita Nabi Yunus AS. Jadi bila mana Nabi SAW baca Bismillah, Adas bertanya, kau ni siapa? So perkataan ini tak pernah disebut oleh orang kawasan ni, melainkan disebut oleh satu orang Nabi dulu dekat kawasan aku. Maka Nabi pun tanya, kau daripada mana? Aku daripada Ninawa, daripada Iraq. Maka Nabi pun cerita, dekat Ninawa ni ada seorang Nabi namanya Yunus ibnu Matta. Dia terkejutlah Adas, mana orang tahu cerita ni? Kan sebab orang dekat Iraq sana lah yang tahu. Macam mana Nabi boleh tahu cerita ni? Nabi pun berkata, Yunus ibnu Matta itulah saudara aku, dia adalah Nabi, dia juga membawa dakwah, dan aku juga adalah Nabi membawa dakwah yang sama. Jadi bila mana macam tu, Yunus Adas pun terus kucuk tangan Nabi dan tu beriman kepada Rasulullah SAW. Dan Adas tu hari ni direkodkan sejarah dia, dan dia beriman, dan dibuat satu masjid untuk memperingati Adas. Maka belakang kita ni Masjid Adas nama dia. Kalau tengok betul-betul kat dalam tu dia tulis dalam Masjid Adas. So ini kawasan kebun kurma, yang mana Nabi SAW ni, bila mana Nabi duduk sini, tak tertahannya Nabi dengan balingan batu, dengan seksaan yang dibuat oleh orang-orang Taif pada masa tu. Ada satu doa yang Nabi baca, dan doa ni sangat-sangat penting sebenarnya. Saya rasa, dan ulama pun ramai sebut macam tu, kalau Nabi tak berdoa macam ni, kita mungkin tak dapat dakwah kita pada hari ni, kita tak dapat Islam yang ada hari ni. Bayangkan Nabi SAW sampai berlumuran darah, sampai sakit macam tu nak bawa Islam. Kita dengan mudah lahir-lahir dah Islam, dan kita boleh hayati satu doa ni. Kalau izinkan saya untuk saya baca doa ni. Ketika Nabi sedang berlumuran darah, aku kita ingat Nabi berlindung dekat kawasan kebun kurma, kebun anggur ni, di celah-celah batu, dah orang duk baling-baling Nabi lagi. Nabi pun berlari dan menyorok dekat kawasan ni, dan Nabi doa dengan satu doa. Doanya berbunyi, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata haylati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin.
anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwatin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha alayhi abdu dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabuk aw tahullu bi sakhatuk lakal atba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Nabi kata, ya Allah, Nabi tengah berlumuran darah, tengah sakit, tak ada siapa yang boleh tolong Nabi. Nabi dua-dua ni takut. Manakala Allah tak tolong, memang mati. Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah atas lemahnya kekuatanku. Nabi sedang berdarah pada masa itu. Nabi dah tak ada apa dah lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah atas lemahnya kekuatan aku dan sedikitnya usaha aku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Betapa hinanya aku sampai orang baling batu macam ni. Engkau lah Tuhan semesta alam dan Engkau lah pelindung orang-orang yang lemah ya Allah. Dan Engkau lah pelindung aku. Kepada siapa lagi hendak Engkau serahkan diriku ya Allah? Adakah kepada orang yang jauh yang datang menyerang aku sekarang ni? Ataupun kepada zat Engkau ya Allah yang dekat yang mengaturkan urusan aku? Asalkan Engkau tidak murka, Engkau tidak marah kepada aku ya Allah, maka aku tidak peduli. Aku berlindung terhadap cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan kerana inilah mahu kebaikan bagi dunia dan akhirat. Dan kemurkaanmu yang akan kau timpulkan kepadaku ya Allah, Engkau lah yang berhak menegur hingga berkenan padamu dan tiada daya dan upaya melainkan daripada Engkau ya Allah. Nabi SAW dah tak ada apa dah. Dekat Mekah Nabi dihina, dekat Mekah Nabi nak dibunuh, Nabi cuba larikan diri, Nabi tengah sedih, Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, Nabi bawa diri pergi ke Taif dengan harapan dapat sokongan, tapi Nabi tetap juga di baling batu. Jadi Nabi doa dengan satu doa yang sebenarnya doa inilah sangat penting bagi diri kita. Sebab tu bagi kita hari ni kita dah dapat Islam, alangkah ruginya kita kalau kita tak guna betul-betul Islam yang kita ada hari ni. Solat kita, ibadat kita, amal kebaikan, amal soleh kita. Doa Nabi tadi, ya Allah, kalau kau tak tolong aku dah tak ada daya dah. Ya Allah, aku dah tak ada daya langsung. Jadi atas rasa itulah Allah SWT ya, memberikan bantuan kepada Nabi SAW. Antaranya bantuan datang daripada orang Yahudi ni yang memiliki kebun anggur ni yang bernama Utbah bin Syaibah. Dan Adas itulah yang akhirnya mereka lah yang tolong bantu Nabi SAW. Mereka sembunyikan Nabi dan sehingga kan apa yang pernah berlaku kepada Nabi itu ada riwayat cerita bahawa Jibril AS datang kepada Nabi. Apa kata Jibril? Ya Jibril, ni aku bawa malaikat-malaikat yang menjaga gunung di kawasan ini. Aku boleh arahkan malaikat-malaikat yang menjaga gunung untuk mereka mengangkat gunung-gunung Akhbasain. Gunung Akhbasain ni gunung-gunung yang besar yang ada di kawasan Mekah. Antaranya Jabal Abi Qubais sebelah kawasan Sofa tu. Ni antaranya Jabal Taif ni, kawasan bukit ni. Ya Rasulullah, seandainya kau izinkan aku untuk aku mengangkat gunung-gunung Akhbasain, gunung-gunung yang besar ni, untuk aku hempakkan kepada penduduk Taif terhadap apa yang telah mereka buat kepada engkau, izinkan kami untuk mengangkat gunung-gunung ini untuk kami hapuskan orang-orang Taif ni. Apa jawab Nabi? Nabi dah tak ada siapa-siapa Nabi mengadu dengan Allah. Malaikat offer Nabi untuk balas balik Kalau malaikat offer sebagaimana kisah Nabi Lut malaikat korek je tanah kawasan tu, malaikat angkat tinggi-tinggi, terbalikkan dan umban terus sehingga terbenamnya kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Malaikat boleh buat bila-bila masa. Bila malaikat tanya kepada Nabi Muhammad, kau nak tak kalau aku angkat bukit-bukit Akhbasain, bukit besar ni, untuk aku hempak penduduk Taif tak ada apa yang mereka buat kepada engkau? Nabi jawab apa? Tenang, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berikan petunjuk kepada kaum aku, mereka tak tahu ya Allah. Mereka dapat berita-berita yang tak betul tentang aku, tentang dakwah, tentang Islam. Ya Allah, kau berikan hidayah pada mereka sebab mereka tak tahu. Tuan-tuan, kerana doa Nabi inilah sebenarnya menjadi satu contoh kepada kita. Orang buat jahat kepada kita, kita buat baik. Kita jadi seperti pokok yang berbuah, yang rendang, yang banyak buahnya, yang orang baling kayu, orang baling batu untuk nak kita, tapi kita hadiahkan dengan buah kepada dia. Kita tak hempak, kita tak jadi pokok yang terus tumbang untuk jatuh ke atas dia, tak. Tapi kita balas dengan kebaikan. Nabi SAW, orang Taif buat sejahat itu kepada Nabi, tapi Nabi boleh doa, ya Allah, kau berikan petunjuk kepada mereka. Sedari selepas wafat Rasulullah, cerita lepas Nabi wafat 10 tahun lepas tu, antara cabaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila jadi khalifah adalah memerangi golongan murtad, ramai orang keluar Islam. Tapi antara orang yang kuat untuk sebar Islam, kuat pegang Islam siapa? Orang Taif. Taif yang satu masa dulu punya jahat Bani Saqif, bila berlakunya peperangan Hunain sebagai contoh, kan yang kita sembang masa dekat Ja'ranah hari tu, orang Bani Saqif tak puas hati bila mana Nabi para sahabat boleh masuk balik ke Mekah pada tahun ke-8 Hijrah dalam Fatu Mekah. Jadi mereka berpakat
dengan puak, dengan golongan Hawazin, mereka nak serang balik Nabi, tapi akhirnya Islam menang. Jadi lama kelamaan berkembang lagi Islam, berkembang. Taif ni ramai orang Islam. Dan ketika orang ramai kuat Islam, orang Taif lah yang kuat untuk menjaga Islam dan menyebarkan Islam. Dan diceritakan dalam ada sejarah di antara generasi orang Taif yang menyebarkan Islam ke benua India, yang ini meliputi Bangladesh, Pakistan, semua tu, yang ada Islam kawasan tu, datang daripada keturunan yang datang daripada Bani Saqif. Islam yang datang belah Asia, belah Pakistan, India, Bangladesh tu datang daripada orang Bani Saqif. Kalau tidak, kerana doa Allah nanti kami pada ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka tak tahu. Jadi kita belajar daripada cerita ni apa dia? Islam datang bukan dengan mudah. Islam datang dengan sakit, Islam datang dengan darah, Islam datang dengan segala kepayahan, kesusahan para sahabat. Mereka beriman pada Nabi sehingga mereka digergaji. Kau beriman dengan Nabi, kena gergaji. Seorang pegang hujung, seorang pegang belah sini, baring sahabat tu kena gergaji. Sekali tarik, daging penuh dekat gergaji tu. Siapa yang sanggup nak beriman kepada Rasulullah? Ada yang kena ikat dengan tali, diletak dekat padang pasir, diikat kat kuda, dipukul kuda, bagi kuda tu lari. Golek-golek sahabat kat padang pasir. Ada yang duduk kat atas tanah, yang letak batu yang panas atas belakang dia. Ini cerita-cerita orang yang nak bawa Islam satu masa dulu. Mengapa kita pada hari ini kadang-kadang rasa Islam ni tak ada apa-apa, lekeh, mempermainkan Islam, tak nak ikut pada Islam dan sebagainya. Itu satu benda yang kita boleh belajar. Islam datang dengan penuh kepayahan. Allah rezekikan kita dapat beriman dengan mudah. Yang kedua yang kita boleh belajar adalah apa saja orang buat jahat kepada kita, kita doa baik kepada dia. Sebab keuntungan doa baik kepada dia adalah dia akan memberi manfaat yang banyak. Berbanding kalau kita nak doa buruk pun boleh, tak ada masalah. Orang buat jahat, kita balas balik jahat. Doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah. Boleh. Tapi apa kita dapat? Orang tu rosak, kita pun puas hati. Itu je. Tak ada manfaat pun. Tapi kalau kita doa baik kepada orang yang buat jahat kepada kita, satu hari nanti bila dia bertaubat, bila dia insaf, dia akan beri kebaikan lebih banyak daripada apa yang kita pernah bagi kebaikan. Dan itulah yang berlaku kepada Bani Saqif dekat Taif. Dia boleh jadi orang yang menyebarkan Islam sehingga ke benua belah Asia sana. Dan yang ketiga, kita juga boleh belajar bahawa orang bukan Islam, ada yang baik. Okey, kita pun ada kawan-kawan yang baik-baik yang bukan Islam. Bagaimana Adas, bagaimana orang-orang yang kat sini yang dulu tak baik, tapi akhirnya mereka boleh jadi baik. Sebab apa? Kita orang Islam buat baik dengan mereka. Nabi buat baik dengan orang ni. Kita ada kawan-kawan yang bukan Islam dekat negara kita. Ruginya mereka kalau mereka mati dan kerana mereka tidak Islam. Jadi apa yang kita boleh buat dengan kawan-kawan baik ni kalau kita tak mengislamkan mereka? Itu salah satu benda lah. Cuma mungkin kita taklah cakap ajak masuk Islam. Kita buat benda baik, buat tingkah laku yang baik, akhlak yang baik dengan mereka, supaya mereka tertarik dengan Islam disebabkan tingkah laku kita. Jadi jiran yang baik, jadi kawan bisnes yang baik, jadi sesiapa pun, asalkan kita bawa image Islam. Dan itulah yang Nabi bawa sebenarnya. Walaupun orang buat jahat dengan Nabi, Nabi buat baik. Akhirnya Islam tersebar di bumi Taif, tersebar hingga ke Asia sana. Okey, seterusnya sedari semua, itu sejarah yang sangat penting dekat Taif. Bila kita datang ke bumi Taif, cerita Nabi dengan Adas, cerita Nabi berlumuran darah, cerita Nabi bersiku. Bila Nabi nak berteduh, bila Nabi kena baling batu ni, Nabi sampai letih tu, sampai bersiku. Kita akan pergi satu lokasi, dia panggil Masjid Qub. Ada sebuah kawasan yang ini didirikan masjid lama lah, sebagai satu simbolik yang Nabi pernah berteduh dekat situ, nak mengelak daripada orang baling batu, dan Nabi sampai bersiku dekat kawasan tu. Cuma kita tak pasti kita boleh masuk ke tak. Kita akan lalu je kawasan tu. Kalau boleh berhenti, kita berhenti, insya-Allah. Okey, so itu saja kisah kita di Masjid Adas. Belakang kita ni seorang nama sahabat Rasulullah SAW yang beriman kepada Nabi, yang berasal daripada Ninawa. Dia kepada Nabi dan dia beriman kepada Rasulullah SAW atas hidayah daripada Allah SWT. So ni contoh pokok anggur lah. So ni kawasan anggur. Dulu ni memang kawasan yang banyak anggur pada zaman tu lah. Di pokok anggur. Jadi itulah kot kisah kita untuk hari ni. Semoga ada iktibar dan pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Ni kot, ni Ustaz anggur. Ni pokok anggur ya. Kenapa positif? Positif. Jom kita berdoa sikit kat sini. Kita berdoa sikit ke Allah. Kita doa. Hari ni ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kami tadahkan tangan kami ini ya Allah di satu kawasan yang pernah
kekasih kami Rasulullah tadahkan tangan ya Allah. Nabi pernah sakit di sini ya Allah, Nabi pernah mengadu kesakitannya kepadamu ya Allah. Dan Nabi memaafkan orang-orang Taif kerana mereka tidak mengetahui yang sebenar ya Allah, dan kau telah beri hidayah kepada orang Taif dengan Islam ya Allah. Kami tadahkan tangan kami sebagai tanda syukur kami menerima Islam daripada Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kau berilah kekuatan iman dan takwa kepada kami. Berikanlah kekuatan kepada hati kami, dada kami, untuk kami sentiasa menjaga Islam dan agama ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon dengan keberkatan yang ada pada tempat ini ya Allah. Seandainya Rasulullah pernah berpijak di tanah yang kami pijak pada hari ini ya Allah, kami bertawassul dengan kawasan Rasulullah ini ya Allah, bersama sahabat yang bernama Adas ini ya Allah. Seandainya ada di kalangan kami dan keluarga kami yang sedang sakit ini, khususnya yang sedang dilanda dengan COVID ini ya Allah, khusus kepada isteri Nubahan yang hidayah yang sedang diuji dengan positif COVID, dan mudah-mudahan kau permudah keurusannya dan kau berikan kesembuhan kepadanya, serta kau jauhilah anak-anaknya yang lain-lain itu daripada juga dijangkiti dengan wabak yang bahaya ini ya Allah. Seandainya ada juga di kalangan kami, ahli keluarga kami, kenalan kami yang sedang sakit ketika ini dengan wabak atau apa-apa penyakit yang kau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Seandainya kami sedang susah, kau senangkanlah hidup kami. Seandainya kami ada hajat, kau tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Yang kau lebih tahu isi hati kami ya Allah, tidak terungkap dengan kata-kata kami. Kau mengetahui apa yang ada dalam dada kami ya Allah, kau sampaikanlah, kau dengarlah isi hati kami ya Allah, serta kau perkenankan apa yang kami hajatkan ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman Ar-Rahim yang mujib as-sa'ilin. Kami datang dari jauh ya Allah, kami gunakan tenaga kami, wang ringgit kami, harta benda kami untuk menjejak sejarah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak mahu menjadi orang yang rugi, yang tidak dapat apa-apa daripada sejarah perjalanan kami ini ya Allah. Sekurang-kurangnya ya Allah, kau berilah sedikit perasaan kepada kami untuk kami bertambah iman dan bertambah amal kami setelah kami pulang nanti ya Allah. Berikanlah kami sifat istiqamah, sifat yang boleh berterusan dalam melakukan amal kebaikan. Kami memperbaiki diri kami ya Allah, serta kami pohon kepadamu ya Allah, agar kau ampunkan dosa, kesilapan dan kesalahan kami ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shfi mardana washfi marda abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa usratina wa asdiqaina wa li jami'il muslimin wa muslimat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.